Sayyidatina Asma binti Abu Bakar juga mendapat gelaran Zatul Tarkan yang bermaksud pemilik dua tali pinggang. Beliau merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dikelilingi oleh ahli keluarga yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia terdiri daripada bapanya iaitu Abu Bakar, suaminya Zubair bin Awam, anaknya Abdullah bin Zubair serta adiknya juga merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Asma memeluk Islam sebelum hijrah, juga tergolong di kalangan orang yang awal memeluk Islam. Beliau dianugerahkan umur yang panjang. Sesetengah mengatakan umurnya lebih daripada 100 tahun. Ada juga yang mengatakan umurnya menghampiri 100 tahun. Gelaran Zatul Tarkan diberikan oleh Rasulullah kerana ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bersama Abu Bakar, Sayyidatina Asma radhiyallahu anhu diamanahkan untuk menghantar makanan ke tempat sembunyian Rasulullah dan ayahnya di Gua Thur. Ketika itu, beliau tidak mempunyai tali untuk mengikat makanan yang dibawa. Lalu dia membahagikan tali pinggangnya kepada dua bahagian. Satu bahagian diikat kainnya dan satu lagi bahagian diikat makanan dan minuman yang dibawa. Lalu Rasulullah SAW mendoakan beliau, semoga Allah menggantikan tali pinggang yang lebih cantik dan indah di syurga kelak. Sifat taat dan cintakan Rasul yang ditunjukkan oleh Asma wajar untuk dijadikan teladan. Meskipun ketika pendakian beliau ke Gua Thur itu sukar dengan keadaan berjaga-jaga dengan musuh dan juga ketika itu beliau sedang sarat mengandung. Tiada alasan baginya untuk menunaikan perintah Rasulullah dan ayahnya. Seterusnya, beralih kepada kecerdikan Sayyidatina Asma dalam menenangkan atuknya Abu Quhafah. Semasa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memulakan hijrahnya, beliau telah membawa segala harta yang ada padanya pada masa itu. Harta itu berjumlah antara 5 hingga ke 6,000 dirham. Beliau memikirkan bahawa Rasulullah SAW juga akan bersamanya dan tidak tahu jumlah perbelanjaan yang akan diperlukan semasa dalam perjalanan itu nanti. Setelah mereka bertolak, Abu Quhafah, ayah kepada Sayyidina Abu Bakar yang pada masa itu telah menjadi buta dan masih belum memeluk agama Islam, telah datang kepada cucunya untuk menenangkan mereka. Dia berkata dengan penuh kesedihan, "Aku tahu yang Abu Bakar telah menyebabkan kamu semua bersedih dengan pemilikannya. Dan mungkin dia telah membawa semua hartanya. Ini merupakan kesusahan kedua ke atas kamu." Sayyidatina Asma radhiyallahu anha berkata, "Tidak, Datuk. Ayah telah meninggalkan begitu banyak harta untuk kami." Setelah menceritakan demikian, Asma pun mengumpulkan batu-batu kecil dan mengisikan batu-batu itu ke dalam satu ruang kecil pada dinding yang biasa digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyimpan wangnya. Asma telah menutup batu-batu itu dengan sehelai kain, lalu meletakkan tangan datuknya ke atas kain tersebut. Oleh itu, datuk telah membuat anggaran dengan tangannya bahawa tempat itu penuh dengan dirham. Datuk pun berkata, "Syukurlah dia berbuat baik terhadap kamu. Kamu dapat menyara kehidupan kamu dengan dirham-dirham itu." Sayyidatina Asma radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, ayah tidak meninggalkan apa-apa pun. Namun, untuk menenangkan datuk, saya telah melakukan demikian supaya dia tidak bersedih." Ini ialah tanda keberanian dan keteguhan hati. Sepatutnya, anak perempuan lebih gelisah daripada atuk mereka sendiri. Dalam keadaan sedemikian, sebanyak mana sekalipun mereka mengadu hal kepada atuk mereka ialah wajar, kerana pada masa itu saraan untuk mereka hanya ditanggung oleh atuknya. Secara zahirnya, pada masa itu, Sayyidatina Asma radhiyallahu anhu perlu menarik perhatian atuknya kerana dua sebab. Yang pertama, kerana beliau telah berpisah dengan bapanya, dan kedua, kerana tiada sebarang sumber saraan untuk mereka. Tambahan pula, orang-orang Mekah ialah musuh mereka dan tidak mempunyai sebarang hubungan dengan mereka.
Dalam keadaan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala masih mengurniakan kepada para sahabat dan sahabiah satu tindak tanduk yang hanya mampu kita kagumi. Sayyidatina Asma radhiyallahu anhu mempunyai sifat yang dermawan. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Pada mulanya, beliau menimbang dan menghitung apa-apa sahaja yang ada akan disedekahkan. Beliau mula bersedekah begitu banyak setelah Rasulullah SAW menasihatkan, jangan kamu mencatu dan menghitung dalam bersedekah. Sedekahlah apa-apa sahaja yang mampu. Beliau selalu menasihatkan anak-anak perempuan dan kaum wanita yang ada di rumahnya. Jangan menunggu sehingga ada yang berlebihan dan berbaki daripada keperluan untuk bersedekah. Sekiranya kamu sentiasa menantikan sesuatu yang lebih daripada keperluan, maka keadaan berlebihan itu tidak akan berlaku kerana keperluan sentiasa akan bertambah. Sekiranya kamu terus bersedekah, kamu tidak akan mengalami kerugian kerana perbuatan itu. Sebanyak mana para sahabat mengalami kesempitan hidup dan kemiskinan, sebanyak itulah mereka mencari peluang dan berlapang dada untuk bersedekah, membuat khairat dan berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa ini, orang Islam selalu mengadu tentang kemiskinan dan kesempitan hidup, tetapi mungkin tak ada satu kumpulan pun dalam kalangan mereka yang terpaksa hidup dalam mengikat batu pada perut ataupun berterusan menanggung kelaparan selama beberapa hari.